Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempa dan panas sahabat-sahabat semua. Marah nampaknya Lokman Adam sehingga membalun kau-kau orang yang paling bijak dalam Parti Bersatu, yaitu Wan Faisal ataupun Mat Jargon, sahabat-sahabat semua, kerana membuat tuduhan kononnya hubungan ataupun kerjasama di antara PHBN ini adalah sebuah kerjasama yang munafik. Wow, begitu hebatnya mereka membuat tuduhan, membuat fitnah dan sebagainya. Apa tujuan mereka sebenarnya, sahabat semua, membuat tuduhan-tuduhan sebegini rupa? Itu dia. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Lokman Adam dan juga menyekolahkan Mat Jargon yang bijaksana ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini saudara, saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faisal. Wan Ahmad Faisal ni saudara ketua Armada. Lebih sesuai dengan nama timangan Armanja. Wan Ahmad Faisal mengatakan bahawa kerjasama di antara BN dan PH ialah satu kerjasama munafik. Kerana kononnya kerjasama antara BN dengan PH ini adalah kerjasama antara anak murid dengan anak dengan cikgu. Saya pun hairan kenapa kalaupun betul lah kerjasama antara anak murid dengan cikgu ni, saya tak faham kenapa dia nak kata ianya munafik. Saya nak beritahu dengan Mak Jargon yang baru sehari dua masuk politik ni, di dalam peristiwa pemecatan Anwar tahun 1998, pada tanggal 2 September 1998, di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri ketika itu, hanya seorang je menteri yang hadir untuk menyatakan sokongan dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan orang ini tidak lain tidak bukan ialah Muhyiddin Yassin. Ini ramai orang tak tahu ni. Sebenarnya Muhyiddin tu ialah orang Anwar Ibrahim. Orang yang paling rapat dengan Anwar Ibrahim, antara menteri kabinet yang dipercayai oleh Anwar Ibrahim. Dan dia tak takut untuk datang menyatakan sokongan padu dia kepada Anwar, walaupun Anwar ketika itu berperang dengan Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri yang semua orang tahu paling diktator dan paling berkuasa, yang dikenali sebagai Maha Zalim dan dikenali sebagai Maha Fir'aun. Ini Mak Jargon dia tak tahu sebab dia baru masuk politik, baru sehari dua dalam politik, dan dia kata kerjasama ni munafik. Jadi kalaulah ketika pada November 2022, ketika rakyat memutuskan tidak bagi peluang untuk mana-mana parti politik membentuk kerajaan secara bersendirian, sehingga menyebabkan ke bawah duli tuanku terpaksa mencadangkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kalaulah pada hari tersebut Muhyiddin tidak dikurniakan kebodohan, kalaulah tiba-tiba pada hari tersebut Allah Ta'ala kurniakan kebijaksanaan kepada Muhyiddin, daripada engkau jadi kluster mahkamah, lebih baiklah kau ambil jawatan Timbalan Perdana Menteri. Lagipun parti kau cuma dapat nombor 2 kursi terbanyak. Nombor 1 kursi terbanyak dapat Pakatan Harapan. Parti Anwar Ibrahim 82 kursi, parti kamu cuma dapat 73 je ketika itu. Kalau ketika itu nak tanyalah dengan Mak Jargon ni, kalau ketika itu Muhyiddin dia fikir tentang Islam, dia fikir tentang orang Melayu, katalah ketika itu dia fikir tak apalah, aku dapat Timbalan Perdana Menteri pun tak apa, janji ini kerajaan ada lebih 2/3 orang Melayu Islam di dalam kerajaan tersebut. 74 orang, mula 73, menang di Padang Serai 74, campur dengan 29 orang Islam
ahli parlimen dalam Pakatan Harapan, maknanya ada 103 orang Islam, hanya 53 bukan Islam. Kalau ketika itu tiba-tiba Muhyiddin diberikan kebijaksanaan untuk memikir Islam dulu, memikir tentang Melayu dulu, berbanding dengan dia punya nafsu serakah dia nak menjadi Perdana Menteri. Saya nak tanya dengan Mak Jagon, adakah dia akan kata kerjasama antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan adalah kerjasama munafik? Sebab Muhyiddin ini bukan setakat anak murid dia anak didik Anwar. Anwar ketua pemuda, dia esko. Anwar timbalan Perdana Menteri, dia pernah menjadi menteri. Dia pun pernah menjadi menteri besar. Jadi cakap tu biarlah pakai otak sikit, jangan ikut cakap sesuka hati mengikut kepala lutut dia. Bahaya Mak Jagon ni. Kalau jumpa dia jangan terlanggar lutut dia. Okey. Kita buka pada sesi soal jawab. Saudara yang ada sebarang soalan, kita boleh ajukan soalan anda di talian 0194819495 0194819495. Okey, Tok, soalan studio Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sedang menghadapi krisis kepercayaan oleh anak muda. So, anak muda ni macam kurang kepercayaan terhadap kerajaan. Siapa yang cakap anak muda kurang kepercayaan? Ini daripada Perikatan Nasional, PAS Pusat. Kalau kita tanya dengan PAS Pusat, dia akan kata anak muda kurang kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Saya tak nafikan ketika pilihan raya umum yang ke-15 memang Perikatan Nasional mendapat sokongan padu orang muda. Orang muda yang baru first time voters, yang baru cecah 18 tahun, tak tahu apa-apa, biasa dapat beasiswa Fama, mak bapak bagi RM10, RM5 pergi sekolah, tiba-tiba lebay-lebay ni dengan geng-geng Perikatan Nasional jolok sampai RM150, RM300, RM350, ada yang dapat RM500, ada yang dapat RM1000 satu rumah. Memang banyak menggelapkan mata orang muda pada ketika itu. Tetapi kalau kita tengok senario ketika pilihan raya di 6 buah negeri, sudah nampak ada keseimbangan. Sudah nampak ada keseimbangan. Anak-anak muda yang dulu percaya PAS dan Bersatu ni bersih, bila tahu tentang contohnya kes yang melibatkan ahli parlimen Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Kemaman. begitu juga masa tu belum Kemaman lagi, begitu juga dengan apa yang berlaku di Marang, tapi Marang punya nasib baik sebab saksi dia lagi. Acara akad sumpah, wallahi saya undi PAS dapat duit. Orang muda dah banyak berfikir. Orang muda dah boleh menilai sama ada betul tak betul. Jadi saya tengok prestasi orang muda ni, kalau dulu lebih berat kepada Perikatan Nasional, sekarang saya boleh kata seimbang. Seimbang. Dan bila kita tengok apa yang berlaku di Simpang Jeram, apa yang berlaku di Pulai, nampak gayanya alhamdulillah. Sokongan sudah nampak ada sedikit perubahan dan penambahan. Cuma kalaulah geng-geng Mak Jagon, geng-geng Perikatan Nasional ini mengatakan bahawa kursi Dun Pelangai ini milik mereka, kerana orang muda bersama mereka, saya bersetuju. Sebab hari semalam saya dapat maklumat ketika anak-anak muda Perikatan Nasional berhimpun, memang kursi itu milik mereka. Sebab kursi banyak kosong. Kursi banyak kosong. Itu tanda-tanda awal bahawa Perikatan Nasional ataupun PAS ditolak di Dun Pelangai. Jadi janganlah buat perangai duk claim kata orang muda dengan kamu.
bukan semua orang muda boleh membiarkan diri mereka berterusan diperbodohkan oleh PAS dan Perikatan Nasional. Tak semua orang muda ni tak berfikir. Banyak dah orang muda yang pakai otak. Bukan semua jenis macam Mat Jagon. Ada masalah ekonomi, dia cadangkan suruh citak duit. Bila orang berhadapan dengan krisis akibat daripada lockdown dan sebagainya oleh bapa lockdown negara, bapa dia, abah dia, dia suruh bagi hapuskan loan untuk B40. Kepala otak dia letak kat mana kita pun tak tahu. Tapi boleh jadi menteri ni zaman Muhyiddin, maklumlah, zaman abah dia, boleh jadi menteri. Dia punya cadangan ialah supaya semua loan B40 dihapuskan. Siapa nak tanggung tu kita tak tahulah. Abah dia pun umum hapuskan loan ataupun hutang lapuk ataupun hutang tanaman semula untuk peroka-peroka Felda pun dia umum je, hutang tu dilupuskan, tapi Felda yang kena ambil tanggungjawab, kena terbitkan suku, tapi dia tak ambil tanggungjawab pun nak bayar balik suku tu. 2 tahun selepas dia mengumumkan tu, barulah PMX mengumumkan bahawa dia dah tanda tangan FSRA, perjanjian untuk mengambil alih tanggungjawab untuk membayar suku itu dan membuat pembayaran pertama sebanyak 990 juta ringgit. Datuk Seri Anwar juga akhirnya menyelesaikan masalah yang ditimbul. Sayangi makhluk Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam perpaduan. Saya nak tanya sikit. Salam perpaduan. Dengan Datuk Rahman. Ya. Adakah peluang dekat Duk Pelangai ni macam dekat Johor? Sebab peluang dekat Johor kita tengok Alhamdulillah kita berjaya. Macam Mak Sabu pun keluar kenyataan. Mak Sabu kata kita kena pastikan BN ni menang. Kalau BN ni tak, satu faktor menyatakan Pakatan Harapan ni gagal. Banyak orang Pakatan Harapan kena berusaha bersama antara BN bersama-sama untuk memberi kemenangan Duk Pelangai pada BN. Jadi perlu saya nak tanyalah, adakah peluang untuk kita menang ni tipis ataupun 50-50? Saya yakin di Dun Pelangai ni dia lebih kepada gerak kerja BN di peringkat negeri bersama dengan Pakatan Harapan di peringkat negeri. Kita pun tahu bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan rakan-rakan Kerajaan Perpaduan di Negeri Pahang bekerja kuat bertukar rumus. Mereka ada pendekatan mereka yang tersendiri. Mereka terus turun daripada rumah ke rumah, berjumpa dengan pengundi setiap hari non-stop, pagi, petang, siang, malam. Jadi saya begitu sebab yakin. Sebab saya dengar ada tentera BN dia ubah strategi nak tarik dia nak tarik orang orang Cina dan India untuk mengundi diorang, datang ke rumah diorang. Ya, kita ada dengar cerita lah dia orang buat kerja menabur duit ni. Tapi saya yakinlah kepada pengundi-pengundi China dengan India ni, saya tak nampak mereka ni akan mudah dikaburi mata lah. Sabar. Dia orang bagi, ambil. Undi jangan bagi. Saya yakin. Dan saya tengok orang Melayu dekat negeri Pahang ni, dia tak sama dengan orang Melayu negeri lain. Dulu tahun 2018 pun Pahang lah yang paling okey berbanding dengan negeri-negeri lain yang terpengaruh dengan fitnah-fitnah terhadap Datuk Seri Najib ni. Tapi di Pahang ni nampak rayanya Alhamdulillah. Orang Pahang ni kurang sikit. Cuma pilihan raya 2022 nampaknya sudah ada kesan lah. Gelombang fitnah Perikatan Nasional tu sudah menusuk ke dalam jiwa orang Melayu di sebelah Pantai Timur, dan Pahang tidak terkecuali, ada tempias je. Tapi still kita boleh bentuk kerajaan negeri lah, Alhamdulillah. Okey,
Okey, saya harap semua kita berjaya lah. InsyaAllah. Besok jangan lupa, besok PM, TPM dan kepimpinan utama Kerajaan Perpaduan insya-Allah akan turun besok di Pelangai. Datuk Zahid turun tak? Datuk Zahid insya-Allah Datuk Zahid turun. Dia 2 hari sudah pun dia turun juga. Alright, itu dia sahabat semua pencerahan terkini daripada Lokman Adam. Kenyataan biadab kurang ajar daripada Mat Jargon yang menuduh kononnya kerjasama PSB ini adalah kerjasama munafik. Itu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab sahabat-sahabat semua. Sebab kerjasama ini sebenarnya bukan dirancang oleh PSBN, tetapi mereka mengikut titah nasihat daripada yang di Pertuan Agong. Kerana tidak mau derhaka, ikut titah nasihat kerana kita tahu pada ketika itu tidak ada satu parti pun, gabungan parti yang mendapat simple majority untuk membentuk kerajaan. Tetapi akhirnya apabila yang di Pertuan Agong menitahkan untuk membentuk kerajaan perpaduan, Perikatan Nasional ketika itu Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang menolak, dan ini maksudnya mereka sudah derhaka kerana mengingkari nasihat ataupun titah daripada yang di Pertuan Agong. Betapa sombong dan angkuhnya mereka sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright The Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.